wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kerana sudi hadir walaupun dalam jumlah kita yang tak ramai lagi ni buat masa sekarang ni. Tapi kita akan mulakan untuk saat ini disebabkan masa kita sudah pukul 9.06. Sebab nanti kita awal semua akan masuk ke lain pula. Jadi untuk mata pelajaran pada pagi ini ialah tasawuf Islam dan kertas yang kita akan berulang kajinya ialah kertas 2, iaitu cara bagaimanakah cara nak menjawab soalan kertas 2. Okey, seperti mana yang awak lihat di hadapan ini ialah sijil SPM tahun 2019. Kod subjeknya ialah tasawuf Islam. Kod kertasnya ialah 5226 strok 2. Masa yang diperuntukkan ialah 2 jam 30 minit. Tapi sebelum itu untuk makluman anak-anak semua, untuk percubaan trial Ustaz telah masukkan dalam SPS, penakal SPS. Cuma mungkin awak semua belum dapat akses lagi lah, belum dapat lihat lagi dalam SPS. Tetapi awak bolehlah cuba-cuba lihat dalam SPS, kod-kod dah ada. Dah ada. Dah ada Ustaz, dah ada. Dah ada dah? Dah ada dah. Alhamdulillah. Berapa dapat Aminul? 62. Alhamdulillah. Guana berjam Rizal pun Rizal. Saya dapat B. Alhamdulillah. Rizal apa ni? Pak Amirul kan nama berjambang sangat tu. Duduk rumah Ustaz, tak buat apa. Apa dia? Duduk rumah tak buat apa. Oh, iyalah. Tak bekerja? Umur macam ni jarang bekerja. Iyalah. Tengok orang lain semua kerja, Mas kerja, semua kerja. Tu Amirul semua kerja, aku pun kerja. Ya, tak apalah, maksudnya masa lagi duduk dengan keluarga ni, biarlah kita, kalau tak ada halangan, biarlah kita duduk keluarga kan. Betul. Okey, kita sambung. Jadi kertas ini seperti awak kena ingat kertas ini awak kena baca soalan dengan betul-betul. Sebab ada pelajar yang tersilap baca, maka dia punya markahnya ia menjadi kurang. Contohnya saya beritahu sini, soalan 1 mesti dijawab. Jadi ada pelajar yang bila dia tengok susah soalan 1 ni kan, maka dia tak jawab soalan 1. Dia terus pergi soalan 2. Maka dia sudah kehilangan 20 markah. Sebab itulah bila kita menjawab soalan ni, kita tak boleh terus jawab. Baca dulu soalan supaya kita boleh fahamkan dahulu. Soalan yang masuk ni yang ada ni ialah soalan macam mana. Contohnya soalan 1 mesti dijawab. Jadi awak kena gariskan. Dalam SPM nanti, kalau awak nak garis ke, awak nak apa ke, terpulang. Sebab kertas soalan tu tidak akan digunakan lagi pada tahun hadapan. Soalan ni ia dipanggil sebagai soalan yang terbuka lah. Masa terbuka ni maksudnya tidaklah nanti tahun depan guna yang ni lagi. Tahun depan dah guna yang lain. Maka awak garis betul-betul. Soalan 1 mesti dijawab. Itu langkah pertama. Baca soalan dia, apa saja yang ada di dalam kertas soalan ni, walaupun kertas soalan ni mengandung 7 soalan, kau baca. Jangan tak baca. Sekarang ni pelajar dia ambil buka soalan, dia tengok yang mana yang asal dia berkenan, dia tanda. Lepas tu dia jawab. Itu salah. Setiap patah perkataan di dalam soalan tu jangan ditinggalkan. Tu cara kita menjawab soalan. Bukan kata, saya bukan senang soalan Ustaz. Senang soalan betul, senang soalan. Bila senang soalan tu tak baca soalan awal-awal, tak baca lah.
Rupanya soalan satu perlu dijawab. Wajib dijawab. Tak jawab soalan satu, habis. Ini yang menyebabkan pelajar kenapa jatuh markahnya. Saya senang soalan ustaz ni. Tapi kenapa saya salah? Betul lah. Dah 20 markah awak buang. So, baca soalan dengan betul. Pastikan soalan yang awak baca tu ataupun awak tanda. Tanda setiap soalan yang awak baca, jangan tinggalkan. Tu yang penting lah, antara penting ketika kita menjawab soalan. Baca soalan betul-betul. Kemudian jawab 4 soalan daripada mana-mana soalan berikutnya. Yang ni nanti lepas daripada awak baca semua soalan, awak tengok, nasihat saya ialah jawab dahulu soalan satu ni. Soalan satu ni jawab dahulu sebab dia wajib. Tak boleh pilih. Walaupun soalan ada 7 soalan, soalan satu itu adalah wajib. Maka awak jawab dulu soalan satu. 4 soalan lagi awak pilih kemudian. Okey. Contohnya soalan satu. Jelaskan maksud alam musyahadah beserta contoh. Okey, dalam soalan ini dia tanya berkenaan tentang, pertama dia tanya ialah jelaskan. Yang kedua ialah alam musyahadah, maksud alam musyahadah. Yang ketiga ialah contoh. Maka markahnya adalah 3. 3 markah. Jadi awak kena, dalam soalan ini awak kena jelaskan. Jelaskan maksudnya ialah ayat kalimah ada 2 kalimah ataupun dua perkataan. Awak kena berhuraikan sedikit. Maksudnya ialah awak kena huraikan sedikit menjadi contohnya 5 patah perkataan. Contohnya alam musyahadah ialah ialah alam yang boleh dilihat. Contoh alam yang nyata. Jelas tak? Jelas. Sebab kalau kita kata alam nyata pun kita orang dah faham dah. Oh, alam musyahadah ni alam yang nyata. Yang memberikan lagi menjelaskan alam yang nyata itu ialah contoh. Contohnya ialah langit dan bumi, pokok, bukit bukau, gunung ganang. Itu ialah contoh. Sebab itulah sebenarnya ada pelajar menjawab kata, Ustaz, tak sempat lah, banyak nak kena jawab. Betul, banyak nak kena jawab. Tapi kalau awak tengok perkataan di hadapan ini sebenarnya, dia telah menjelaskan berapa patah perkataan yang sepatutnya awak kena jawab. Contohnya jelaskan. Jelaskan tak banyak pun, lebih kurang paling banyak sekalipun ialah 5 patah perkataan saja. Kalau jelaskan. Lebih daripada 5 tu, bukan jelaskan. Itu ialah terangkan. Sekarang ni soalannya ialah jelaskan. Awak hanya perlu jelas saja. Alam musyahadah ialah alam nyata. Cukup. Alam yang nyata. Alam yang dapat dilihat dengan mata kasar. Kalau rasa nak panjang sikit, alam yang dapat dilihat dengan mata kasar. Dengan menggunakan mata kasar. Cukup. Contoh saja. Contohnya ialah langit, bumi dan lain-lain. Okey. Soalan kedua ialah senaraikan 3 contoh alam ghaib. Alam ghaib ni macam apa? Alam yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Alam ghaib ni alam yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sebab itulah contoh bila dapat soalan, patutnya awak garis dahulu. Contohnya alam ghaib. Alam ghaib. Maksud soalan ni ialah menjurus kepada alam ghaib. Dia nakkan alam ghaib. Jadi alam ghaib ni alam yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Dia nak contoh. Contoh mudah ialah syurga, neraka, siratal mustaqim, padang mahsyar. Yang mana yang tak dapat dilihat dengan mata kasar awak. Itu dipanggil alam ghaib. Selagi mana dapat dilihat dengan mata kasar, itu dipanggil alam musyahadah. Bila dah tak nampak, contohnya orang kata, depan tu ada hantu lah. Ada iblis lah, ada syaitan lah. Jadi, awak kata mana tak nampak pun. Itu maksudnya sudah jadi alam ghaib. Okey. Jadi senaraikan 3 contoh.
Soalan yang ketiga, jelaskan 2 cara memelihara alam. Ini paling mudah. Memelihara alam ialah contohnya membuang sampah di tempatnya dalam tong sampah ke, tidak membuat pembakaran terbuka. Jadi banyak sekali cara memelihara alam sekitar. Yang ni saya tinggal kepada awak sebab soalan ni dah awak belajar dalam sains pun ada. Semua subjek awak belajar. Okey. Terangkan 2 implikasi terhadap individu yang meragui ajaran Islam. Apa yang terjadi? Implikasi ni apa yang terjadi? Apakah kesan? Implikasi kesan individu yang meragui ajaran Islam. Pertama, yang paling mudah, bila dapat soalan begini, awak kena gariskan perkataan individu. Sekarang ni soalan ni ialah individu, bukan masyarakat. Yang meragui ajaran Islam. Pertama sekali, bila dah meragui ajaran Islam, ialah agama imannya ialah imannya menjadi rosak. Imannya menjadi rosak. Jadi awak kena terangkan. Bila sini ialah terangkan. Iman seseorang yang meragui ajaran Islam rosak kerana, mesti ada kerana. Sebab ditanya terangkan, dijawab kita terangkan. Iman menjadi rosak kerana imannya sudah tidak lagi yakin penuh dengan ajaran Islam. Contoh, tidak yakin dengan penuh. Tidak meyakini secara penuh ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mungkin kita kata peribadinya tercemar. Peribadinya tercemar kerana dia telah kerana dihina oleh masyarakat. Contoh, contohnya dia peribadinya dihina, terhina kerana dihina oleh masyarakat bagi contoh. Jadi awak kena faham bahawasanya sekarang ni ialah bagaimana Ustaz kalau contoh soalan begini, awak kena bayangkan. Sekarang ni ada seseorang tu dia meragui Islam ni betul ke tak? Ada orang meragu-ragu begitu. Jadi awak sebagai seorang pelajar yang nak menjawab soalan ni, awak kena bayang. Setiap kali soalan ni, kalau seboleh-bolehnya, awak perlu buat bayangan. Bayangan. Sekali lagi mana boleh buat bayangan. Contohnya, orang meragui ajaran Islam. Apa fikir? Ada orang tanya. Contoh kawan awak. Dia kata, betul ke Islam ni kata begini? Dia ragui. Contoh, betul ke Islam suruh sembahyang? Awak kata, apa perasaan awak terhadap kawan awak tu? Itu maksud bayangan. Yang terkata bayangan tu begitu. Okey. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah adalah Islam. Kemukakan hujah bagi kena membuktikan pernyataan di atas. Soalan ni lebih kurang sama dengan soalan kebat. Lebih kurang sama dengan soalan kebat. Maka awak perlu ada pertama ialah isi. Kemukakan hujah anda. Pertama awak kata, sesungguhnya saya bersetuju dengan ataupun sesungguhnya Islam itu diredai oleh Allah. Sesungguhnya Islam itu adalah agama daripada Allah. Titik. Maka huraiannya ialah kerana Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, kesannya mereka yang tidak mempercayai ataupun beragama selain daripada Islam, hukumnya adalah kufur, titik, dan juga dibenci oleh Allah, titik, ataupun dimurkai oleh Allah, titik. Oleh itu sebagai umat Islam,
kita hendaklah mengamalkan segala ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai contoh. Sebagai contoh bagaimanakah hendak menjawab soalan kebat. Awak boleh gunakan untuk berkaitan Islam pun sama. Ada mesti ada isi, ada huraian lengkap dan juga kesimpulan. Okey. Terangkan dua sebab Al-Quran menjadi sumber ilmu dalam Islam. Kenapa? Kalau kita lihat balik, kalau awak sudah belajar dalam dekat Islam pun sama, dah ada sebenarnya tajuk ni. Mengenai tajuk law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tajuk tu. Dalam tajuk itu dia menceritakan mukjizat Al-Quran. Tetapi awak bolehlah mengambil sebagai tambahan, sebagai contoh. Terangkan dua sebab Al-Quran menjadi sumber ilmu dalam Islam. Pertama sekali ialah ilmu yang terdapat dalam Al-Quran ialah ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pertama. Tak ada orang ragu-ragu. Allah kata wa aqimus solat, dirikanlah sembahyang. Tak ada orang ragu-ragu. Allah cerita tentang madu, tak ada orang ragu-ragu. Yang kedua ialah sumber ilmu dalam Al-Quran tidak diragui kerana telah terbukti dengan kajian saintifik. Kajian saintifik telah menyatakan bahawasanya contohnya madu boleh menjadi ubat dan lain-lain. Itu sebagai contoh bagaimanakah hendak memahami ataupun kita boleh katakan sebagai bagaimanakah cara kita hendak menjawab bagi soalan yang ni. Pertama sekali awak kena fahamlah Quran tu apa. Ilmu tu apa. Jadi apa kaitan Quran dengan ilmu? Dalam Quran tu ada macam-macam ilmu. Tidak pernah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan meninggalkan walaupun satu ilmu sekalipun. Ilmu perubatan ada, ilmu kejuruteraan ada, ilmu macam-macam, ilmu sains pun ada, pun lagi ilmu agama. Semuanya diletakkan di dalam Al-Quran. Cuma yang jadi masalahnya ialah manusia sendiri bagaimana cara untuk mengekstrak ataupun mengeluarkan ilmu daripada Al-Quran. Itu yang jadi masalah lah. Tapi alhamdulillah pada masa kini ramai dah orang kita kata saintis ataupun orang-orang yang membuat kajian tentang Al-Quran dan kaitannya dengan ilmu. Alhamdulillah. Okey. Soalan nombor 2A. 2A ditanya, nyatakan 3 ciri agama langit. Yang dimaksudkan dengan agama langit ni ialah agama yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabinya. Agama Islam, agama Nasrani. Agama Nasrani ni agama Nasrani yang sebelum daripada diselewengkan oleh puak-puak Kristian, yang ulama-ulama Kristian tu, itu dipanggil agama Nasrani. Dan juga agama Yahudi sebelum diselewengkan kitab Taurat. Itu dinamakan sebagai agama Samawi. Jadi kesemua agama tersebut mempunyai ciri-cirinya sendiri. Pertamanya adalah agama tersebut mempunyai kitab tersendiri dan kitab tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada agama yang mana agama yang bukan samawi ataupun agama buatan yang mana kitabnya pun kitab buatan. Contohnya agama Bahai. Contohnya agama Qadiani. Contohnya lagi agama
Buddha dan lain-lain. Mereka semua ada kitab masing-masing. Tetapi agama samawi, kitabnya itu turunnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri agama langit tidak lain dan tidak bukan mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ke, agama Nasrani ke, agama Yahudi yang asal ke, semuanya mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang jadi tidak mentauhidkan Allah Ta'ala ni ialah manusia sendiri. Manusia sendiri. Itu yang jadi masalah. Sebab apa? Sebab tidak puas hati ataupun nak buat itu tak boleh, nak buat ini tak boleh. Akhirnya keluar ataupun buat ajaran sendiri. Itu jadi Kristian. Bila dah jadi Kristian, macam-macam dia boleh buat. Sebab Kristian pun sudah kitabnya sendiri. Bible tersebut telah diselewengkan dan akhirnya mempunyai pelbagai kesalahan-kesalahan. Kitab A tak sama kitab B. Jadi tak sama tu. Orang pun keliru. Kali tudung tak, aurat tak tutup, semua boleh buat. Padahalnya kitab asalnya adalah ada dia punya peraturan-peraturannya sendiri. Yang ketiga ialah mempunyai bentuk-bentuk ibadatnya tersendiri. Itu memang ciri agama langit lah. Ciri syariat. Ada syariat, contohnya syariat Muhammad, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa. Semuanya itu telah dibukukan dan semua ataupun umat-umat terdahulu mereka bila mengikut agama samawi ini mereka ikut apa yang telah diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Itu namanya ialah syariat. Syariat. Okey. 2B. Jadual 1 menunjukkan himpunan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyatakan wahyu yang dijamin kekal dan terpelihara. Wahyu yang dijamin kekal dan terpelihara ialah Alkitab suci dan juga suhuf. Kitab suci dan suhuf inilah yang terpelihara. Tetapi hari ini yang dikatakan wahyu yang dijamin kekal ni ialah Al-Quranul Karim. Kitab-kitab lain telah diselewengkan. Zabur diseleweng, Taurat kena seleweng, Injil apatah lagi kena seleweng. Ada Bible tu. Itu ialah dipanggil sebagai wahyu tetapi telah diselewengkan. Tahu? Yang benar-benar dijamin kekal dan terpelihara ialah Al-Quran Karim. Pertama ialah kerana Allah Ta'ala telah jamin di dalam Al-Quran bahawasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran bahawasanya Quran ini akan terpelihara. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Okey, itu ialah hujah. Jadi awak kena ceritalah hujah. Apa yang saya ceritakan tadi daripada bilangan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin akan Al-Quran terjaga sehingga ke hari kiamat. Kerana pertama yang kedua ialah kerana terdapat bilangan orang yang menghafal Al-Quran. Agama itu tidak eksklusif. Agama itu bukan untuk seseorang individu tetapi untuk keseluruhan manusia. Jadi ramai manusia pada hari ini yang telah menghafal Quran. Jadi itu antara hujah-hujah bagi menyokong kenapakah Al-Quran itu dijamin kekal dan juga terpelihara. Okey, terangkan 2 cara Islam menyelesaikan masalah kerontokan akhlak sejajar dengan prinsip waqi'iyah. Okey. Di sini awak ada dua persoalan yang kena awak faham. Pertama ialah persoalan masalah kerontokan akhlak. Contohnya apa? Contohnya ialah lepak, membuang masa dan lain-lain. Itu yang merupakan kerontokan akhlak. Yang kedua ialah waqi'iyah. Waqi'iyah ni apa dia? Waqi'iyah ni ialah maksudnya ialah yang praktikal. Yang waqi'. Yang mana yang boleh diamalkan, itu waqi'iyah. Dan jadi bagaimanakah kalau contohnya Islam menyelesaikan masalah untuk
keruntang akhlak, tetapi berdasarkan prinsip waqi'iyah. Pertama, okey. Bagaimanakah Islam menyelesaikan masalah, contohnya lepak. Contohnya, pertama, Islam berkata bahawasanya orang yang membazirkan masa itu ialah orang-orang yang tidak berjaya dunia dan akhirat, sebagai contoh. Jadi itu yang pertama. Jadi cara Islam menyelesaikan masalah pertama ialah dengan memberikan penyelesaiannya ialah dengan memberikan syariat bahawasanya mereka yang membazir ataupun membuang masa ataupun melepak tanpa melakukan kerja-kerja yang berfaedah ialah hukumnya makruh. Tu cara nak menyelesaikan masalah. Jadi bila umat Islam tahu bahawasanya membazir masa tu makruh hukumnya, Tuhan tak suka, jadi kita sebagai umat Islam kita kata tak boleh ni. Nanti kita akan kurang pahala, sebagai contoh. Itu contoh. Yang kedua, bagaimanakah cara Islam menyelesaikan masalah keruntang akhlak ni? Mudah je lah. Dengan mengajar tanggungjawab kepada memberikan tanggungjawab kepada seluruh umat Islam dengan berdakwah. Berdakwah. Itu sebenarnya cara yang praktikal. Dakwah tu praktikal sebab semua orang boleh berdakwah. Bukan semestinya ustaz saja yang berdakwah. Semua manusia, selagi mana dia mukallaf, maka dia boleh berdakwah. Yang jadi isunya hari ini ialah rasa rendah diri. Saya tak boleh berdakwah ustaz sebab saja ilmu belum cukup. Itu isu hari ini. Sebenarnya itu bukan isu, itu ialah sebenarnya dia malas ataupun dia takut ataupun dia malu dan lain-lain. Jadi umat Islam sepatutnya bila dah mengetahui cara untuk menyelesaikan masalah itu dengan mengajak manusia ke arah kebaikan dan pahalanya besar, maka sepatutnya umat Islam bersungguh-sungguh untuk mengajak manusia ke arah kebaikan, bukan sekadar untuk memberikan ataupun kita kata bukan sekadar menegur dengan hati, bahkan juga menegur dengan perkataan. Menegur perkataan ni, menegur dengan lidah ni boleh macam-macam lah. Menegur dengan menggunakan WhatsApp, menegur dengan menggunakan apa saja media sosial yang difikirkan boleh pada hari ini. Itu semua adalah teguran-teguran, dakwah-dakwah yang boleh dilakukan. Sebab itulah kalau kata tak ada, saya ustaz, saya tak ada ilmu. Selagi ilmu yang awak ada tu, contohnya ilmu tentang sembahyang. Takkanlah awak tak tahu ilmu tentang sembahyang. Takkan awak tak tahu kewajipan sembahyang. Tahu. Maka kalau kawan awak tak sembahyang, maka awak tegur. Itu contoh menyelesaikan masalah keruntuhan akhlak. Bukan semestinya keruntuhan akhlak itu ialah dengan apa kita kata, kalau ustaz, saya bukannya pemimpin, saya tak boleh buat. Itu kalau jadi pemimpin, cara lain lah. Ini jelas sebagai contohnya sebagai seorang kawan. Berkawan. Itu antara sebagai contoh lah. Tak maklumkan contoh supaya kita semua boleh berfikir. Tugas berdakwah itu ialah tugas semua manusia. Bukan tugas sesatu individu. Bukan. Okey. Agama Islam sering dikaitkan dengan fahaman ekstrim, khususnya apabila berlaku sesuatu insiden keganasan di serata dunia. Terangkan dua hujah bagi menafikan pernyataan di atas. Pertama sekali, perkataan Islam itu sendiri merujuk kepada selamat sejahtera. Yang pertama, tu hujah. Perkataan Islam tu selamat dan sejahtera. Yang kedua ialah Islam itu ialah memberikan rahmat kepada seluruh manusia. Andai kata kita kata kalau gitu ustaz, kenapa orang tu mencuri kena potong tangan? Kenapa orang
Kenapa orang berzina kena sebab dan lain-lain. Itu ialah kerana menjaga hak-hak Allah. Kalau contohnya orang mencuri hanya kena penjara dan lain-lain. Saja contoh, bagi contoh tidak dipotong tangan kalau dia cukup nisab, dia cukup dia punya syaratnya. Maka menyebabkan perkara itu akan berulang dan berulang. Tujuan hukuman itu ialah untuk memberikan pengajaran dan memberikan hukuman dan menyatakan keadilan. Jadi kalau contohnya orang mencuri, kita letakkan dalam penjara saja, ada tak di sana nanti kesedaran dia? Tak ada. Tapi kalau dia tengok, kalau mencuri ni potong tangan nanti, maka orang pun rasa takut untuk mencuri. Itu sebagaimana dipanggil maqasid syariah. Maqasid syariah. Objektif daripada penurunan hukum tu ialah untuk untuk memberi pengajaran kepada orang ramai. Jangan curi, kena potong tangan. Jadi itu sebenarnya yang kita kata sebagai Islam sebenarnya. Bukannya sebab agama-agama lain pun sama. Semua ada menyatakan hukuman bagi agama masing-masing. Bukan Islam saja. Bahkan contohnya agama Yahudi pun ada, agama Nasrani pun ada, semua ada hukuman. Maka hukuman itu sebenarnya ialah mendidik. Kena faham hukuman hudud ialah mendidik, bukan untuk bukan sekadar menyakiti. Saya nampak tu menyakiti, tidak. Mendidik itu yang penting. Okey. Yang kedua ialah Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama Islam, mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat. Itu hujah yang kedua. Menurunkan Nabi Muhammad itu sebagai rahmat kepada seluruh alam. Maksudnya di sini ialah memberikan kesejahteraan kepada manusia. Itu yang dimaksudkan dengan rahmat ataupun memberikan kesejahteraan. Kamu bebas untuk mencari rezeki. Islam tidak menghalang sekali-kali mencari rezeki kecuali perkara-perkara yang telah sabit haramnya. Contohnya riba, monopoli, itu semuanya haram. Jadi Islam tidak menegur awak nak berniaga lah. Tetapi jangan sekali-kali awak mengambil untung yang terlampau tinggi. Itu tidak dibenarkan. Bagi contoh. Okey, jelaskan 4 kelebihan kepada sifat murunah. Murunah ni apa? Murunah ialah kita kata sebagai fleksibel. Contohnya boleh semayang rukhsah, boleh rukhsah semayang musafir daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan juga boleh dijamakkan, dihimpunkan. Itu dinamakan sebagai murunah. Kelebihannya ialah pertama, menyatakan Islam itu sebagai agama yang menjadi rahmat kepada seluruh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat Ar-Rahmanur Rahim. Itu yang murunah tu. Allah mewajibkan sembahyang, tetapi dalam keadaan tertentu boleh dilaksanakan mengikut kepada keadaan. Contohnya boleh jamak, qasar, boleh sembahyang duduk dan lain-lain. Itu namanya murunah. Yang ketiga ialah dengan memberi kemudahan kepada manusia untuk beribadat dalam keadaan selesa. Selesa tu, beribadat dalam selesa. Tidak rasa tertekan, kena semayang berdiri je walaupun duduk atas ketapi, goyang sana, goyang sini, kepala. Jadi, bila dah ada murunah, kita boleh semayang duduk. Sebagai contoh, itu ialah antara contoh yang paling mudah lah ya. Yang keempat ialah memberikan peluang kepada manusia untuk sentiasa melakukan penyelidikan ataupun membuat kajian. Murunah. Sebagai contoh, kita kata sebagai contoh ialah
jual beli. Jual beli dalam mazhab Syafi'i mesti wajib ialah saya jual dan saya beli. Tetapi kalau pada hari ini yang manusia sentiasa sibuk dan lain-lain memerlukan kepada inovasi yang terkini, jadi bila dah ada inovasi yang terkini, jadi semestinya ia ialah merupakan satu pendidikan. Macam mana kita hendak berjual beli dalam masa yang sama, kita dalam keadaan sibuk, tak sempat nak pergi kedai dan lain-lain. Maka adanya contohnya Shopee, Lazada, itu merupakan hasil inovasi. Cuma umat Islam saja yang perlu berfikir macam manakah coraknya, contohnya saya hendak berjual beli mengikut contohnya online. Itu kelebihan yang Ustaz nampak, itu antara kelebihan yang nyata. Kelebihan yang nyata bagi Muruna. Okey, masuk hakim. Kita dah sampai masalah ketiga ni. Maksud hakim. Hakim ialah orang yang menjatuhkan hukuman berdasarkan kepada pertimbangannya. Orang yang menjatuhkan hukuman mengikut pertimbangannya. Maksud di sini ialah tugas hakim ni ialah menjatuhkan hukuman. Yang kedua ialah mengikut pertimbangannya, maksudnya di sini pertimbangan ilmu, bukannya pertimbangan nafsu ataupun perasaan. Tengok yang mana yang kita hakim tu ialah saudara mara kita. Maka tak apalah. Sebab saudara mara ni, jadi saya kata tak kita bagi hukuman ringan-ringan lah. Tak boleh. Sebab itulah dia kena ada integriti, dia perlu ada amanah, dia perlu menunjukkan sifat keadilan. Seperti mana yang Nabi SAW tunjukkan di dalam hadis, andai kata Fatimah sendiri yang mencuri, maka aku akan potong tangannya. Itulah yang dikatakan sebagai keadilan dan juga integriti. Bukannya pilih kasih. Tak ada dah antara anak yang Nabi paling sayang sekali ialah Fatimah. Tetapi Nabi kata, kalaulah Fatimah sendiri yang mencuri, maka aku akan potong tangannya. Menunjukkan integriti di situ. Itu yang dikatakan mengikut pertimbangannya, pertimbangan akal yang waras. Akal yang waras. Okey, ramalkan kesamburu terhadap negara sekiranya undang-undang peti gambar Raja 1 dan 2 tidak dipatuhi. Apa yang jadi? Bawa dengan keadaan yang laju, melebihi had 90 km sejam, sampah dibuangnya. Apa yang jadi? Ramalkan. Pertama, negara akan menjadi huru-hara. Yang kedua, akan banyak berlakunya kehilangan nyawa. Contohnya bila dah bawa laju ni, antara implikasinya ialah berkemungkinan akan berlakunya kemalangan. Ya. Jadi bila berlakunya kemalangan tu menyebabkan kehilangan warga negara. Ini adalah antara kerugian kepada negara. Menyebabkan pelancong asing akan tak nak hadir, tak nak datang ke Malaysia, tak nak melancong ke Malaysia. Sebab apa? Malaysia negara kotor contohnya. Jadi orang tak nak bagilah. Jadi sebab itulah benda-benda macam ni perlu dijaga. Pertama, menjadi buah mulut orang luar. Apa rakyat Malaysia tu? Buruknya dengan buang sampah merata-ratanya, kotornya dan lain-lain. Okey? 3C. Manusia bertanggungjawab terhadap Allah dan alat dan makhluk lain. Terangkan 2 tanggungjawab manusia bagi setiap yang berikut. Bagi Allah. Tanggungjawab kepada Allah apa dia? Pertama, melaksanakan apa yang disuruhnya. Yang kedua, meninggalkan larangannya. Yang ketiga ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting.
mentauhidkan Allah dan tidak menjadikan satu sekutu baginya, itu antara tanggungjawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haiwan. Haiwan ni ialah bagaimana tidak membunuh haiwan dengan sesuka hati kecuali dengan sebab. Menyembelih binatang dengan cara yang paling baik, contohnya ialah menajamkan pisau. Menyembelih menghadapkan kiblat dan lain-lain. Okey, soalan D. Berdasarkan maksud ayat di atas, terangkan 3 kebaikan menjalinkan ukhuwah dalam Islam. Apa yang kebaikannya? Pertama, dirahmati oleh Allah Ta'ala sebab itu ialah suruhan Allah. Yang kedua ialah dapat masyarakat akan menjadi bersatu padu dan tidak berlaku perpecahan. Yang ketiga ialah negara akan makmur, negara akan menjadi maju sebab bila dah tak bergaduh, bila dah tak huru-hara, maka bolehlah kita buat apa, kita boleh buat apa saja. Kita boleh apa? Contohnya kita boleh Allahumma salli Muhammad. Kita boleh apa? Kita boleh membuat pembangunan, kita boleh membuat penyelidikan sebab tak ada huru-hara. Itulah yang berlaku pada zaman Abbasiyah. Pada zaman Harun Ar-Rasyid. Awak belajar zaman Harun Ar-Rasyid. Zaman Harun Ar-Rasyid, khalifah anaknya ialah Al-Ma'mun. Kenapa orang tersebut zaman keemasan, zaman-zaman kecemerlangan? Kerana tidak ada berlakunya peperangan. Tidak ada perang saudara. Walaupun adalah sedikit sebanyak, contohnya usaha-usaha daripada puak Syiah untuk menyelusup masuk ke dalam kerajaan Abbasiyah dan cuba untuk membuat huru-hara, tetapi dapat dikawal. Maka manusia ketika itu tidak bolehlah buat pembangunan, bolehlah buat penyelidikan. Sampai Harun Ar-Rasyid terkenal zamannya ialah zaman keemasan. Soal ilmu berkembang. Boleh. Kalaulah contohnya zaman tersebut zaman peperangan, contohnya zaman Ibn Taymiyah. Zaman Ibn Taymiyah itu berlakunya perang salib. Perang salib di antara umat Islam berlawan dengan golongan Kristian. Jadi bagaimanakah umat Islam ketika itu, masyarakat ketika itu hendak membangun? Tak boleh lah. Sebab ada perang je. Bila dah berperang, tak boleh nak membangun. Jadi itu antara dipanggil sebagai kebaikan, menjalinkan ukhuwah di dalam Islam. Okey, 4A. Senaraikan 4 sumber harta yang halal. Harta yang halal ni banyaklah. Harta yang dicari dengan sendirilah. Contohnya ialah harta waris, harta pusaka, harta wakaf. Itu sumber daripada kita rezeki kita cari, bekerja dan ataupun perniagaan. Jadi banyaknya. Mana-mana yang awak rasakan ianya adalah halal. Contohnya kalau berniaga. Berniaga pun kena cakap lah. Kalau berniaga ni banyak. Kena cakap. Kalau nak kata harta yang halal, berniaga perkara yang halal. Contoh. Berniaga menjual barang-barangan yang halal. Contohnya. Ya. Jangan tulah berniaga saja. Berniaga ni banyak. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang syubhah. Okey, terangkan 2 implikasi perbuatan dalam gambar 3 di atas terhadap kehidupan masyarakat. Apa dia? Pertama, menyusahkan masyarakat lah, itu paling penting. Bila dah berlaku vandalisme, paip tercabut, melukis sana, lukis sini, menyusahkan orang ramai, kan? Kita nak buang air pun susah. Yang kedua, mencemarkan imej masyarakat tersebut. Apa masyarakat orang sini apa je buat ni, apa kotornya tadi. Mencemarkan imej masyarakat tersebut. Okey. Terangkan 2 matlamat bekerja terhadap individu. Pertama, semestinya bila dah bekerja itu untuk mencari rezeki yang halal. Yang kedua ialah kita bekerja ni tak ada lain untuk menampung kehidupan seharian. Nak makan, nak minum dan lain-lain. Itu antara matlamat bekerja.
Tak ada lagi saya dengar, ustaz saya bekerja ni bukan apa tak suka-suka je. Tak ada. Mesti ada matlamat. Mesti ada tujuannya. Nyatakan dua perbezaan antara bekerja sendiri dan makan gaji. Oh ni kena fikir sikit ni. Orang bekerja ni ialah kalau bekerja sendiri, dialah yang bos, dialah semuanya dialah. Kalau makan gaji ni, ia bekerja di bawah satu majikan. Ada majikannya. Tapi bekerja sendiri, dialah yang bos dan dialah yang kuli. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerja sendiri dengan makan gaji ni ialah keuntungannya ialah dan kerugian ditanggung sendiri. Segala kerugian dan segala keuntungan ditanggung sendiri. Itu dipanggil makan bekerja sendiri. Berbeza dengan makan gaji. Makan gaji ni ialah keuntungan ke semua ditanggung oleh majikan. Maksudnya orang makan gaji ni dia dapat gaji bulan-bulan. Okey. Amalan etika kerja Islam mampu. Ni terakhir kot. Soalan terakhir. Untuk pagi ini insya-Allah kita sambung lagi pada minggu depan. Anda akhir ya. Amalan etika kerja Islam mampu meningkatkan produktiviti yang berkualiti. Huraikan. Kalau kita bekerja dengan sebetul-betulnya cara Islam, benarnya produktiviti itu berkualiti. Produktiviti ataupun hasil kerja kita itu berkualiti. Kenapa? Pertama, contoh Islam suruh kita ni bekerja sungguh-sungguh. Yang kedua, Islam tidak suka orang membuang masa. Yang jadi tak berkualiti pada hari ini buat kerja tapi membuang masa, buat kerja main-main. Jadi hasil yang dilakukan itu ialah hasil yang terlalu tak berkualiti. Ada contohnya buat rumah tapi sengit sana, sengit sini. Ataupun kalau repair motor tu, repair kereta, repair motor, dah 2-3 hari, rosak balik. Apa? Sebab apa? Sebab promen itu ialah promen yang tidak bersungguh-sungguh. Menggunakan peluang untuk menjana wang tetapi dengan cara yang tak betul. Okey. Jadi etika ialah Islam buat kerja sungguh-sungguh. Maka jawapannya amalan etika kerja Islam berhuraikan kerana ataupun Islam menuntut atau mewajibkan umatnya bertekun ataupun menyuruh umatnya tekun di dalam melakukan pekerjaan. Titik. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja perlu melakukan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh dan memberikan produk yang baik. Okey, itu contoh. Bersungguh-sungguh buat benda yang baik, hasilkan produk yang baik. Kesannya ialah umat Islam yang mengikuti etika kerja Islam akan dapat membuahkan ataupun memajukan negara titik. Oleh itu kita sebagai umat Islam hendaklah menjunjung segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala agar diberkati hidup oleh Allah Taala olehnya. Jadi itu antara jawapan bagi soalan A. Jadi sebagai penutup pada pagi ini dapatlah kita simpulkan bahawasanya sebenarnya soalan kali ini ialah agak sederhana. Tak adalah senang sangat tapi boleh jawablah. Sebab soalannya direct to point. Ya. Jadi saya harapkan kalau ada pagi ini yang tak dapat dengar lagi, tak dapat mengikuti apa yang ustaz kuliahkan pagi ini, boleh dengar balik dalam YouTube. Nanti ustaz akan uploadkan video ini ke dalam YouTube ustaz. Jadi anak-anak yang lain-lain boleh mendengar semula. Kalau nak buat catatan pun boleh buat catatan. Sebab ustaz dah paparkan di sini iaitu soalan yang mana soalan tahun lepas yang kita semua boleh buat sebagai
ulang kaji untuk SPM tahun 2021. Jadi Ustaz akan lepaskan awak pada awal pada pagi ini untuk kelas seterusnya. Ustaz nampak Ustaz Cikgu Tan dah untuk pada selepas ini. Jadi Ustaz harapkan awak semua dapat mengikuti dengan baik insya-Allah ya. Dan Ustaz juga doakan supaya semua kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mara bahaya yang berlaku pada hari ini iaitu COVID-19. Dan seboleh-bolehnya janganlah awak semua kalau tak ada kepentingan ke apa, elakkan daripada berkumpul tempat ramai. Sebab semalam Kelang telah mencapai 300 lebih. Kelang saja. Teruk tu. Teruk sangat-sangat semalam memang teruk. Jadi Ustaz harapkan supaya kita semua jaga kita. Kita jaga kita, tak ada orang lain dah nak jaga kita jaga kitanya. Sebab kemungkinannya selepas daripada berlakunya perayaan sebelum ni, banyak yang berkumpul dan tak ingat apa yang saranan kerajaan, akhirnya berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi ada soalan nak tanya? Siapa mau masuk tu? Asalnya Syahmi kot. Syahmi ke? Mak ai baru masuk. Dalam kau. Oi, masuk lah. Aduh, hai. Ya Ustaz. Tak apa. Kalau anda kata yang belum masuk pun tak apa. Boleh dengar balik ya. Boleh dengar balik daripada YouTube. YouTube. Nanti ada YouTube balik. Okay. Sebelum kita tamatkan. Jadi saya dah upkan satu borang tu. Jadi minta awak isi borang kehadiran je, bukan apa tak. Nak tahulah awak hadir pada hari ni, awak belajar apa. Ya. Minta ada. Ya. Jadi minta awak isikan borang itu, borang form, Google Form tu. Syami okey Syami? Syami okey ke? Okey. Sejak artis ni sibuk benar. Aduh, Syami. Syami artis dia. Syami sekarang ni dia dah up sikit. Dia kena, sekarang ni kita tengok keputusan peringkat kebangsaan. Lagu yang dibawa pada PPDA tu menang peringkat mana? Boleh Johan ke apa ke? Kalau Johan jangan lupa belanja Baiklah Syami. Sagu hati pun 500 banyak tu. Okey. Gurau je. Okey, itu saja. Kita berhenti pukul 9.58 dan jangan lupa isikan borang tersebut. Wallahu taala alam. Jangan tak dapat nanti tolong tengok balik dalam YouTube insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.